Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan. Okey, hari ni ada seorang customer lah. Okey. Dia hantar reel kepada aku. Ni adalah model limited edition, iaitu daripada Daiwa, model Zillion. Okey, yang menariknya kedua-dua reel ni dia ada macam ada special marking lah satu ratio rendah dan satu lagi ratio medium. Bukan medium lah, 79 ni kategori high ratio lah. Okey, jadi kira kedua-dua reel ni adalah milik dia dan dia pun dapat beli reel ni kira dalam keadaan yang sangat memuaskan lah. Boleh kata tak ada calar langsung dan hampir nampak kelihatan macam baru lah. Okey, reel ni adalah reel Daiwa TD Zillion Limited. Kalau kita tengok kat tepi ni dia akan ada perkataan J-Dream lah. J-Dream. Jadi reel ni dia kira macam macam masih lagi boleh menambat hati lah kita punya pemancing-pemancing kat Malaysia ni. Dan harga dia pun kira bagi aku sangat maintain harga dia walaupun reel lama, sebab reel ni dia ada sejarah dia. Sekejap lagi kita cerita sejarah dia sikit. Okey, lepas tu dia punya spek dia adalah 5 kilo drag, 5 kilo drag, dan dia punya berat dia lebih kurang dalam 200 lebih lah 210 215 macam tu. Jadi kita timbang. Lepas tu dia ada bearing yang kira CRBB lah yang Daiwa punya CRBB, iaitu corrosion resistant ball bearing. Dan dia punya tahun keluaran dia adalah pada tahun 2012. Jadi 2012, sekarang ni dah 2021. Jadi dia punya performance dia bagi aku sangatlah baik. Even pada tahun yang lama pun Daiwa dah keluarkan reel yang kira memang mantap lah bagi aku. Tapi yang ini untuk ratio 79 ni dia bukan spool yang asal. Aku pun tak pasti daripada mana spool ni datang. Dia yang asal punya adalah macam ni lah. Dia macam ni. Okey, jadi kita timbang berat reel dulu sebab ni dia hantar untuk aku servis. Jadi sebelum kita servis tu kita timbang dulu. Kita saja buat review sikit lah reel lama ni kan. Okey, untuk yang spool macam-macam lain macam ni 218 gram. Dan spool asal spool original dia adalah 214. So mungkin berat spool yang lagi satu ni dah mungkin berat sikit lah Jadi sambil-sambil tu kita cerita lah. Okey, J-Dream ni macam mana dia orang letakkan perkataan Japan, bendera Jepun dan juga J-Dream ni. Okey, sebenarnya pada masa tahun 2011 pada Mac 2011, Jepun ni dia dilanda tsunami. Jadi pada masa tu kira macam orang-orang Jepun ni kira macam moral down. Jadi bila moral down tu Daiwa punya ni macam lahirlah satu idea untuk macam mana dia orang nak encourage people dekat Jepun tu supaya kurang depressed. Jadi dia orang buatlah satu reel, iaitu ada bendera Jepun dan juga J-Dream. Mungkin J-Dream ni maksudnya Japan Dreams lah, Japanese Dream. Jadi kira macam dream, impian dia orang mungkin untuk mengembalikan balik lah selepas mereka kena tsunami tu. Jadi sebab reel ni kira bagi aku dia sangat menarik lah, dia punya penceritaan dia tu kan. Sebab dia dikeluarkan pun sempena dengan tsunami, after tsunami lah. Itu yang dapat aku baca sedikit-sedikit lah dekat internet benar lah. Jadi dia memang dikeluarkan special khas, sebab tu dia keluar limited, sekejap je dia keluar. Padahal dia sebenarnya dengan Zillion yang lain adalah hampir sama, tapi pada tahun 2012 tu memang dia orang cipta satu reel J-Dream ni lah, sempena dengan kesan daripada tsunami. Sebab daripada peminat-peminat Daiwa yang ada reel ni, bagi aku itu adalah reel yang kira macam sejarah lah bagi hampa. Jagalah elok-elok. Jaga elok, sebab reel ni macam ni bagi aku dah 2012 sekarang 2021, memang dah sangat-sangat lama.
lebih pada 9 tahun lah. 9 tahun punya condition real. Jadi aku pun nak servis tengok. Jadi aku nak check dululah spool, beza spool antara dua-dua ni. Satu spool yang ringan, satu spool yang agak berat sikit. Sebab daripada kita timbang tadi tu, yang ratio 6 ni rendah sikit, dia ringan sikit. Jadi kita tengok beza antara dua spool ni. Okay, kalau macam Daiwa, dia selalu akan ada spring pada dia punya induktor ni. Akan ada induktor. So yang ni aku nampak macam dia tak ada spring. So dia adalah permanent punya braking, induktor ni, permanent. Dan bearing yang dia pakai pun, yang ni macam ada coating sikit dekat lapisan shield dia tu. Dan yang ni dia menggunakan bearing yang kecil, dan dia menggunakan macam sleeve lah, sleeve untuk bearing. Untuk bearing tu lebih besar. Actually yang paling bagus sekali kalau bearing adalah design yang macam ni. Bearing yang kecil tapi dia akan ada lapisan kat luar dia. Jadi bila bearing yang kecil tu sebenarnya efisiensi dia lebih tinggi. Dia membantu mengurangkan banyak getaran pada spool lah kalau bearing yang lebih kecil. Okey, jom kita timbang dia punya berat. Okey, yang ni spool aku tak pasti tapi biasanya lah Daiwa ni kadang-kadang spool yang aftermarket ni sebenarnya kadang-kadang brand juga, macam Avail ke Hedgehog ke. Okey, lupa nak buka. Okey. Alright, berat yang ni adalah 17.2. Berat juga 17.2. Dan spool originalnya adalah 14 gram. Bagi aku 14 gram ringan tu. Bagi aku 14 gram ringan lah, sebab dia pada tahun ni asal aku cuba check dengan Corrado MGL. Corrado MGL. Ya, ini tahun 2021 punya reel. 2020. Ini adalah 12.6. So memang dah hampir sangat dah. Even teknologi yang zaman dulu pun tahun 2012, dia punya spool untuk Daiwa ni, kira walaupun kalau dia buat lubang-lubang macam MGL punya spool ni, confirm memang lebih ringan lagi daripada MGL aku rasa. Walaupun dia adalah medium spool, dia bukan shallow spool lah. Dia ni betul-betul medium. Macam MJL ni dia nak medium tak medium, nak BFS tak BFS lah. Dia kira dalam tapi tak setaraf medium lah, dia MJL punya spool. Okey, jadi jom lah aku nak buka. Tapi ada beza di antara kedua-dua reel ni. Kedua-dua reel ni, kalau kita tengok dekat worm gear dia, worm gear dekat untuk yang ratio 7 ni, dia adalah lebih berjarak. Dia lebih berjarak kalau compare dengan yang ratio 6 ni. Tapi aku pun tak berapa nak pasti sama ada dah worm gear ni dah ditukar ataupun macam mana. Tapi kira macam worm gear yang lebih jarak dia punya ni, iaitu dia boleh membantu untuk oscillation dia lebih cepat lah, bergerak kiri ke kanan. Jadi bila bergerak ke kiri ke kanan ni, dia punya function dia adalah sebenarnya adalah untuk bila dia bergerak cepat ke kiri ke kanan, macam ni tunjuk sikit kalau dia bergerak cepat ke kiri dan ke kanan, kan, dia akan menyebabkan tali kita lebih bersilang masa kita karau. Jadi apabila lebih bersilang, dia mengurangkan tali kita terbenam ke dalam kita punya tali. Kalau kita masukkan tali dengan tidak begitu rapat lah. Kalau kata pergerakan dia yang agak perlahan, okey, macam ni gerakan dia agak perlahan. Okey, jom kita ukur lah Kita ukur. Kita bagi rapat tepi ni. So 1. Kita buat sekali lagi. Okey, kita ukur pada tepi tu. Okey,
1, 2, 3, 4. Okey, so 4 kali pusingan untuk sampai ke daripada kiri ke kanan, daripada kanan ke kiri. Okey, kita buat sekali lagi. Okey, untuk dia ni. Okey. 1, 2, dia lebih kurang dalam 2 lebih sikit je. Jadi dia pergerakan dia punya level 1 ni memang laju. So jadi tali dia akan macam tu. Dia tak akan susul macam ni. Okey, sebab aku pun tak apa nak sebab dia model yang sama tapi dia mempunyai worm gear yang berbeza. Jadi tak pasti sama ada dia dah ditukar ataupun yang mana. Sebab aku pun tak beberapa arif sangat tentang model Daiwa yang ni. Tapi kira macam serba sedikit tu tahu ajalah. Cuma macam dia punya worm gear dia macam ini adalah worm gear yang lebih rapat. Jadi kebanyakan reel sekarang yang moden punya mempunyai lebih rapat lah dia punya worm gear dia. Pada yang aku Daiwa ni yang model 7.9 ni dia mempunyai worm gear yang agak berjarak. Tapi worm gear yang agak berjarak ni satu dia punya kekurangan dia adalah keluaran tali tu dia high resistance sikit lah. Dia berat sikit lah nak keluar daripada kita punya spool ni masa kita buat balingan. Jadi mungkin jarak cast tu mungkin akan kurang sikit dengan dia punya susunan tali yang agak menyondong ke kiri dan ke kanan banyak. Jadi mungkin susunan tali yang terlampau bersilang tu dia akan menyebabkan jarak cast kita tu akan pendek lah berbanding dengan yang ni. Okey, jadi jom kita servis dulu. Kita buka lah yang mana dulu. Kita check tengok dalam dia, tengok komponen dalaman dia pada tahun 2012 punya reel sampai sekarang tahun 2021. Kita tengok kualiti dia macam mana. Okey, jom sekarang kita buka reel daripada Daiwa.
Habis dah buka semua. Okay, overall nak tunjuk yang dia punya komponen dia masih lagi dalam keadaan yang baik. Dan kesemua bearing aku rasa tak ada masalah. Walaupun reel ni dah berusia lebih daripada 9 tahun Okey, bearing masih cantik. Bearing untuk kita punya putaran cranking pun masih baik. Dan main shaft punya bearing pun masih okey. Dan ini pun satu lagi kita punya cranking punya bearing pun masih okey. Itulah sample sedikit kalau hampa dapat ni, semua kira macam masih lagi dalam keadaan yang baik Even kata reel ni dah tua ke apa ke, tapi overall aku dapat feel yang memang build quality Daiwa pada tahun 2012 bagi aku memang dah cun dah Tengok dia punya pinning gear dia. Tengok dia punya pinning gear dia pun memang masih berkilat, pandai jaga. Pandai lah, kira owner ni kira jaga dengan baik lah. Dapat pun, kira siapa dapat ni memang puas hati. Tengok dia punya main gear dia pun. Main gear dia pun tak ada karat kat dalam. So jadi dia punya, aku boleh katakan reel ni lebih banyak tak pakai daripada pakai lah. So jadi dia punya condition dia sangat lah memuaskan. Okay, dia punya drag washer dia pun carbon dia masih lagi nampak macam tak ada sebarang calak ke apa Memang sangat untung bagi aku. Untuk orang owner ni beli, dia beli pun bukan harga yang mahal, bukan harga yang murah. Sebab reel ni kalau aku tak salah aku, dia keluar pada tahun 2012 tu pun dah dalam 1,700 plus lah, 1,700 plus. Dan harga sekarang dia ni pun masih maintain lagi dekat situ. Jadi tu kira macam walaupun reel yang lama, tapi dia masih lagi memang masih lagi kira orang kata macam masih kukuh lah dan dengan berat reel dia yang dalam lingkungan 218 gram ni, kira bagi aku dia adalah satu reel yang kira boleh dikatakan tidaklah terlalu ringan, tapi kira saiz yang lebih kurang sama macam Kuradoke lah. Kuradoke 201 lebih kurang sama berat dia dengan ni. Jadi overall aku nak cuci dulu, lepas tu aku akan buat pemasangan balik. Jadi hampa tengoklah dia punya part dia sangat best memang best. Design pun cantik, dan dia punya bunyi dia pun sedap, nyaring kring memang sangat nyaring. Kalau tengok dia punya gear kat dalam dia pun sangatlah halus, Jadi dia punya position adjustment untuk star drag kita tu lagi bagus. Dan lagi satu, dia tak pakai nut yang berlubang macam biasa. So dia pakai nut yang jenis macam ni. Jadi pusingan dia agak berlainan sikit daripada yang selalu kita buka reel-reel yang BC yang biasalah. Dan inilah yang aku cerita tadi, dia punya worm gear dia. Nampak dia punya worm gear dia memang agak sedikit berjarak lah. Kalau yang lain semua dia agak sedikit cut. So yang ni dia akan membuatkan kita punya tali kita lebih bersilang. Jadi kalau untuk orang yang heavy game punya lah, bagi aku sesuai pakai jenis macam ni. Yang heavy lah, lure pun berat, baru boleh pakai yang macam ni. Sebab bila susunan tali kita terlampau banyak silang, casting kita kalau pakai lure ni dia tak berapa nak pergi ni jadi memang sesuai untuk heavy game lah. Ya, lure yang lebih kurang dalam 15 gram, 20 gram, 30 gram ke atas. Jadi overall setakat itu saja. Jadi bagi aku ini antara salah satu daripada model Daiwa Limited yang aku rasa sangat mantap. Sesuai lah untuk heavy game. Kalau pada yang minat mancing toman, aku rasa ini adalah reel yang sesuai untuk empal satunya. Tapi brass gear ni adalah lebih terjamin lah ke dia punya ketahanan untuk jangka masa yang panjang. Jadi kat sini memang tak nampak apa-apa cacat celah langsung, dan tak ada karat, tak ada oksida. Jadi bagi aku beruntung lah siapa yang dapat reel dengan kondisi macam ni pada tahun 2021 ni. Okey, aku dah cuci dan aku nak pasang balik. Sekian saja pada aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.